Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah mendengar dan bertutur. Mendengar dan bertutur. Jadi untuk itu murid-murid, sila rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 pada muka surat 13. 13. Iaitu dengan tajuk buah tangan dari bumi ke nyalang. Buah tangan dari bumi ke nyalang. Murid-murid ya. Jadi yang dimaksudkan dengan buah tangan ni ialah hadiah ya. Yang dimaksudkan dengan buah tangan ialah hadiah. Jadi hadiah ini dibawa dari bumi ke nyalang. Bumi ke nyalang ini ialah negeri Sarawak. Negeri Sarawak. Jadi negeri Sarawak ni terdapat di Malaysia lah. Siapa yang tak tahu tu, jadi bumi ke nyalang ni ialah Sarawak. Sarawak. S-A-R-A-W-A-K. Sarawak. Okey. Baik, kita lihat apakah yang hendak diperkatakan dalam tajuk ini ya. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabilah. Nabilah ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Dayang Fatimah ni dia menghadiahkan Nabilah selampai manik. Jadi ini selampai manik. Selampai manik. Dia macam selendang juga. Nama dia selampai manik. Jadi kita lihat apakah yang dikatakan selampai manik. Jadi selampai manik ni dihasilkan oleh etnik Sarawak. Etnik Sarawak dihasilkan oleh kaum-kaum yang ada di Sarawak lah. Ianya memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Jadi bukannya satu perkara yang mudah ya untuk menyiapkan selampai manik ni. Ia memakan masa. Memakan masa yang panjang. Iaitu 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan.
Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Ya. Proses nak ikat manik-manik ni ya pada selampai itu adalah rumit. Susahlah. Ya, rumit. Ya. Kemudian motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Okey ya. Motif. Motif ni maksudnya corak. Ya, corak. Di sini kamu tengok dalam info ni ya. Info bahasa ni. Motif ialah sesuatu yang dijadikan corak. Okey. Jadi motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan etnik Sarawak. Jadi mereka menggunakan unsur-unsur alam ya yang hampir yang dekat dengan mereka lah. Ya, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya lah. Ya. Apakah di antara motifnya? Okey, motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Itu corak flora ya. Motif flora. Flora ni ialah yang berkaitan dengan tumbuhan. Okey, flora ialah yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan lah. Jadi motif flora tadi yang digunakan untuk menghasilkan selampai ni ya, ialah pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Okey. Dia punya corak lah. Bukan yang pucuk paku tu diletakkan dekat selampai tu ya. Corak dia, corak pucuk paku, corak pucuk rebung dan bunga-bungaan. Okey. Kemudian motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Ya, itu corak yang berkaitan dengan fauna. Ya, fauna ni ialah tentunya serangga atau binatang lah yang berkaitan dengan binatang, haiwan atau serangga. Ya, jadi corak dia ya yang digunakan untuk membuat selampai ni corak seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Okey. Jadi itu penerangan tentang selampai manik ya yang dihadiahkan oleh Dayang Fatimah kepada Nabila. Okey, kita lihat di bawah tu. Apakah yang mereka buatkan ya? Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Ya. Jadi yang memberikan penjelasan ni apa? Dayang ya, Dayang Fatimah. Dia akan memberikan penerangan. Jadi macam manakah penerangan yang nak diberi kepada Nabila tentang selampai ini? Okey. Baik. Selampai manik dihasilkan. Mana dihasilkan tadi? Ni. Dihasilkan oleh etnik Sarawak. Okey. Jadi boleh tulis di sini ya, sambung sini. Selampai manik dihasilkan oleh etnik Sarawak. Kemudian yang ini pula. Yang ini pula macam mana nak diterangkan. Macam kita lah nak menerangkan sesuatu pada orang kan. Contohnya selampai memerlukan 2 hingga 3 bulan ya untuk disiapkan. Contoh, ataupun selampai memerlukan masa 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Kemudian gunakan pula maklumat ini. Proses untuk mengikat manik pada selampai adalah amat rumit.
ya. Ataupun kalau nak sambung tadi boleh ya, daripada sini tadi. Kalau nak sambung ya, macam mana nak sambung? Sampai memerlukan masa ya, selama 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan, kerana proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Pun boleh sambung di situ. Okay. Jadi kemudian gunakanlah inilah maklumat ini pula. Selain itu, contohnya ya, selain itu selampai manik bermotifkan flora dan fauna. Contoh, ataupun kamu nak buat ayat macam ni pun boleh. Selain itu, selampai manik bermotifkan flora, bermotifkan flora seperti pucuk paku, pucuk rebung, dan bunga-bungaan. Kemudian sambung pula di sini. Motif fauna pula adalah seperti buaya, ular, katak, burung, rusa, dan serangga. Okay. Jadi kamu menggunakan semua maklumat yang ada di sini tadi untuk membuat penerangan. Ya. Jadi kamu anggap diri kamu ni Dayang Fatimah. Jadi kamu hendak memberi penerangan kepada Nabilah. Jadi gunakan semua maklumat yang ada ni tadi untuk menerangkan tentang selampai manik. Kemudian Nabilah kata, terima kasih atas penjelasan kamu tadi. Okey. Jadi itu cara kita untuk menggunakan maklumat-maklumat yang diberi untuk membuat penjelasan. Jadi cikgu harap kau faham ya macam mana untuk menyampaikan maklumat-maklumat tersebut. Okey. Jadi untuk tugasan hari ini, kamu lihat buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Jilid 2 muka surat 15. Muka surat 15. Macam mana untuk melengkapkan dialog tersebut. Dialog di antara Alia dan juga neneknya. Okey. Berikan penjelasan secara bertata susila. Kemudian lakonkan. Lakonkan ni tak perlulah. Sebab kita melakukan pembelajaran dari rumah. Okey, kalau bersemuka di sekolah boleh kita lakonkan. Kecuali kalau kamu nak lakonkan di rumah bersama dengan nenek kamu ke ibu kamu ke, terpulanglah. Baik, tajuk dia ialah perhiasan diri tradisional. Tajuk dia. Jadi sebelum tu kita lihat dahulu gambar-gambar yang diberi. Okey, gambar yang pertama ialah anting-anting. Anting-anting. Subang yang lekat di telinga. Okey, yang kedua dokoh. Dokoh ni ialah seperti rantai tapi nama dia dinamakan dokoh. Kemudian yang ketiga pending. Pending ni inilah yang macam tali pinggang ni. Ni pending. Kemudian gambar yang keempat
cucuk sanggul. Cucuk sanggul yang ada di rambut ini. Ya, biasa orang perempuan dia akan bersanggul. Ya. Jadi sanggul ini untuk menetapkan sanggul ini supaya tidak lerai, dia cucuk lah. Ya, cucuk. Ini nama dia cucuk sanggul. Oke, dan gambar yang terakhir ialah gelang tangan. Ini gelang tangan. Oke. Jadi kamu gunakan maklumat-maklumat yang diberi ini untuk melengkapkan dialog, ya, perbualan di antara Nenek Alia dan juga Alia. Oke, coba kita lihat ya, satu persatu. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Itu kata neneknya ya. Dia nak tunjukkan ya alat hiasan tradisional ya neneknya yang masih tersimpan. Baik ya. Oke, jadi Alia ni nak apa yang Alia nak jawab? Cantiknya apa? Cantiknya kita boleh guna ni ya. Cantiknya alat-alat hiasan ya, alat-alat hiasan tradisional ini, ataupun cantiknya alat-alat hiasan ini nenek. Cantiknya klik ni ya. Cantiknya alat-alat hiasan ini nenek. Okey. Jadi kamu nak jawab di sini adalah berdasarkan apa yang dijawab oleh nenek dia lah. Kemudian nenek dia jawab. Ni nenek dia jawab. Ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Ya, itu penerangan nenek dia lah. Ya, barang-barang hiasan tadi, anting-anting, doko, pending, cucuk sanggul, gelang tadi, kebanyakannya diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Okey. Kemudian Alia kata, jika diperbuat daripada emas, biasanya yang diperbuat daripada emas ni macam mana? Murah ke mahal? Sudah tentulah mahal. Jadi kamu boleh tulis ini, jika diperbuat daripada emas, pasti harganya lebih mahal. Ataupun jika diperbuat daripada emas, sudah tentulah harganya lebih mahal. Itu kamu boleh tulis macam itulah. Ataupun kamu nak gunakan ayat kamu sendiri pun boleh. Okey. Kemudian nenek dia kata, ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Inilah pending ni tadi. Ya, tali pinggang. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Bahagian mana? Bahagian kepala ke? Bahagian tengkuk ke? Kalau tali pinggang dah tentulah pakai di pinggang. Jadi Alia boleh jawab di sini. Ya, apa yang Alia boleh jawab? Ya, pending ya, dipakai seperti kita memakai tali pinggang. Ataupun pending boleh dipakai seperti kita memakai tali pinggang. Ya, pending dipakai seperti mana kita memakai tali pinggang. Itu contoh ayat yang boleh kamu buat. Ataupun kamu ada ayat lain, ya, boleh gunakan. Asalkan ianya bertepatan dengan maksud ataupun kehendak ya,
kena penyataan nenek dia tadi. Okey. Jangan pula kamu kata pending dipakai di atas kepala. Itu tak sesuai lah. Kemudian nenek dia jawab, ya Alia. Betul lah tu. Maksud dia Alia cakap tadi, pakai seperti mana memakai tali pinggang. Kemudian ini mesti cucuk sanggul. Maksud dia Alia, dia tunjuk yang inilah. Yang ini. Ini mesti cucuk sanggul. Jadi apa guna cucuk sanggul? Ini mesti cucuk sanggul. Cucuk sanggul dipakai sebagai hiasan pada rambut. Ini mesti cucuk sanggul. Kemudian sambung di sini. Cucuk sanggul dipakai sebagai hiasan di rambut. Okey. Baik. Ini nenek dia pula kata, ini pula nama dia dokoh. Dokoh ini tadi. Yang cikgu kata yang seperti rantai tadi ya. Rantai tadi. Okey. Ini pula nama dia dokoh. Jadi apa agak-agak yang Alia boleh jawab di sini? Alia boleh jawab contohnya, dokoh ini seperti rantai nenek. Okey. Dokoh ini seperti rantai. Okey. Kemudian nenek dia sambung lagi. Untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Anting-anting ni lah. Dan juga gelang tangan. Okey. Dan agak-agak apa yang Alia nak jawab di sini? Contohnya ya, gelang tangan ini cantik dipakai di kedua-dua belah tangan. Gelang tangan ini cantik dipakai di kedua-dua belah tangan. Ataupun gelang tangan ini akan lebih kelihatan cantik jika dipakai di kedua belah tangan. Kedua-dua belah tangan. Okey. Nenek dia kata, betul Alia. Maksud dia dua-dua belah tangan lah kena pakai. Kedua-dua belah tangan ya. Kemudian anting-anting pula dipakai di telinga sebagai hiasan. Ataupun anting-anting pula dipakai sebagai hiasan di telinga. Kemudian nenek dia jawab, bijak cucu nenek. Okey. Bijak, pandai lah. Bijak cucu nenek. Jadi akhir sekali, sudah tentulah Alia mengucapkan terima kasih kepada nenek dia. Okey. Terima kasih terima kasih nenek. Okey. Itu tadi cara untuk memberikan penjelasan, kita namakan dia secara bertata susila, berdasarkan maklumat-maklumat yang diberikan. Jadi cikgu harap kamu faham macam mana untuk memberikan penjelasan. Jadi nanti sila buat tugasan ini dalam buku aktiviti
Nah, buat dengan tulisan yang kemas, cantik dan terang. Oke, kalau sudah siap, tunjuk pada cikgu, snap gambar, hantar pada WhatsApp cikgu, cikgu nak tengok kerja kamu. Dari segi tulisan, kekemasan dan pembinaan ayat yang kamu buat. Oke. Jadi, saya rasa pembelajaran hari ini setakat ini saja. Dan cikgu harap kamu paham dan dapat membuat tugasan yang cikgu beri, ya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.